Okay. Minta maaf, Ustazah baru record pula. Eh, okay. Allah. Okay, kenapa boleh baca? Point yang sama sebenarnya sebab kita dah register. Yes. Sebenarnya sama sahaja. Point dia, kita dah register. Okey, perkataan Allah ini perkataan yang memang kita selalu nampak, perkataan yang memang daripada kecil kita dah diajar dan dididik dengan perkataan ini, Tuhan yang Maha Esa. Inilah perkataan Allah. Dan kalau kita fahamkan, kenapa Ustazah tunjuk Atan main bola dengan perkataan Allah ni? Apa kena-mengena dia? Ustazah nak highlightkan di sini adalah perkataan register. Bila perkataan ataupun kita dah register semua huruf-huruf hijaiyah, InsyaAllah tak ada dah isu baca tersekat-sekat alam tak tara kaifa. Itu point dia sebenarnya. Okay, so mungkin siapa yang dekat sini ada masalah bacaan tersekat-sekat, first kali jangan down. Ustazah sangat-sangat suka orang-orang yang baca tersekat ni. Ustazah suka menyeru kepada anda, jangan down, jangan sedih. Sebab ramai antara pelajar-pelajar kita yang bermula daripada bacaan macam tu, at the end, Alhamdulillah sekarang ni dah boleh baca Quran dengan lancar. Sebab apa? Back to basic. Apa-apa sekalipun, inilah yang kita akan belajar. Okey? Okey, kita akan belajar huruf. Okey, sekarang soalan seterusnya Ustazah nak tanya kepada semua. Ada berapa huruf hijaiyah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu cuba buka suara lepas tu jawab. 25. 25? 29. 29. 29. Lagi? 9. 29. 29. Lagi? 28. 28. Okey. 29 tapi satu tak boleh dibaris. Okey, satu tak ada di baris. Okey, lagi ada. Ustazah suka dengan jawapan dulu. 30. Zulfati. Apa dia? 30. 30. Okey. Sekarang ni kita tutup dengan 30 tu Okey. Perasan tak? Ada yang jawab 28, 29, 30 dan 25. 25 tu dia macam Masya Allah, jawapan yang lain daripada lain Okey. So 25 tu saya bagi tahu, minta maaf, itu jawapan yang kurang tepat. Okey. Baik. Sekarang ni, Ustazah tak nak buka suara semua, cuma kita nyanyikan ramai-ramai. Siapa pernah dengar lagu Huruf Hijaiyah? Okey, Ustazah kena nyanyi ni, nak bagi semua dengar. Dan cuba kira ada berapa. Biasanya, anak-anak kita sekarang dididik dengan lagu ni. Okey, tengok Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam, Alif, Hamzah, Ya. Kesimpulannya, yang jawab 30 tadi, mesti anda menyanyi dulu sebelum kelas, betul tak? Saya rasa yang jawab 30 tu mesti dia nyanyi dulu. Kenapa? Kalau kita menyanyi, kita memang akan dapat 30. Jadi hari ni siapa yang tak tahu, tolong ambil sebagai ilmu. Yang dah tahu, ambil sebagai pengulangan. Okey? Baik. Di sini Ustazah perlu kongsikan satu perkara. Yang nyanyi tadi, kalau perasan 30 huruf hijaiyah, kalau perasan tadi kita sebut dengan alif, ba, ta, dan dekat hujung, lam alif, hamzah, ya. Ada lam alif. Betul? Hakikatnya, di dalam ilmu Quran, bacaan Al-Quran, huruf alif dan lam alif ini menjadi satu isu yang dibangkitkan. Okey? Tak nafikan ada yang berpandangan huruf hijaiyah ada 30. Sebab apa? Huruf alif dan lam alif itu termasuk dalam huruf hijaiyah. Pandangan yang kedua, ada yang menyatakan ada 29 huruf. Kenapa 29? Sebabnya alif itu sebagai huruf. Lam alif itu tidak dikira sebagai huruf. Ni ibaratnya lah. Dia berkata-kata. Kerana apa? Lam alif itu kan gabungan lam dan alif. Mana boleh terima dia sebagai huruf? Tak aci lah. Ibaratnya. Kalau lam alif dikategorikan sebagai huruf, nun alif, sin alif, ba alif pun sepatutnya perlu dijadikan sebagai huruf. Ini antara persoalan ataupun isu yang berlaku. Dan pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan ada 28 huruf. Sebab apa? Sebab dia tidak menerima lam alif, yes, dan dia tolak alif. Sebab apa dia tolak alif? Sebabnya alif tidak menerima tanda baca, huruf tidak menerima tanda baca, alif fungsi dia adalah memanjangkan.
Maksudnya dekat sini pandangan yang ke-28 ni, alif bukan huruf hijaiyah. Ibaratnya macam tu lah dia punya perbualan. Alif bukan huruf hijaiyah. Sebab apa dia kata alif bukan huruf hijaiyah? Nak tengok tak bukti dia? Okey, kita tengok buktinya bersama-sama. Okey, bukti dia selalunya kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat yang kedua, kita tengok yang permulaan ni. Kenapa? Okey, perasan tak permulaan ni kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita baca al? Kenapa tak baca ul ataupun il? Mungkin ada yang dah tahu kan dekat sini. Kenapa kita baca al? Sebab ikut baris huruf ketiga. Alif, lam, ha. Ha baris atas. Jadi alif tu baris atas. Jawapannya adalah yes. Dalam isu ini dinamakan huruf alif. Bukan alif. Hamzah wasal. Hamzah wasal ini dia berfungsi mengikut baris huruf yang ketiga. Okey? Ini pemahaman pertama yang kita perlu tahu. Sebab itulah pandangan tadi dia kata alif tu tak boleh menerima tanda bacaan. Dia berfungsi kalau ada bantuan huruf ketiga. Ibarat yang macam itulah. Okey, kemudian contohnya lagi. Dekat sini. Ayat yang ke 6. Sama juga. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Nampak tak dekat sini? Alif tu tidak ada baris, betul? Dia tak ada baris atas, baris bawah, baris depan. Jadi dekat sini dibariskan dengan baris bawah sebab mengikut baris huruf yang ketiga iaitu huruf dal. Boleh faham So, sebab itulah pandangan tadi mengatakan ada 28 huruf. Ustazah, saya pening Ustazah. Banyak sangat ni. Persoalannya, kalau orang tanya huruf hijaiyah ada berapa? Kita sebut huruf hijaiyah kejap lagi. Okay, kejap lagi kita akan belajar. So, kita kupas sikit. Selama ni, bunyi A, I, U datang daripada mana? Kan? Kalau alif itu tidak boleh menerima tanda bacaan, habis tu bunyi A, I, U tu datang dari mana? Okay, kita kupas kejap yang ni. Bunyi A, I, U itu adalah datang daripada huruf hamzah sebenarnya. Ini adalah isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A. Sebab apa bunyi A? Sebab ada hamzah. Kalau hamzah tak ada, dia akan ikut baris huruf ketiga. Macam tu. Okey? Baik. Jadi, kalau orang tanya huruf hijaiyah ada berapa? Kita sama-sama jawab huruf hijaiyah ada 29. Siapa yang jawab 29 tadi? Tahniah. Dan siapa yang jawab 30 pun tahniah juga. Siapa yang jawab 28 pun tahniah. Tetapi, skrip dia macam ni kalau orang tanya. Kejap Orang tanya ni, Syafiqah Abdul Muttalib, ada berapa huruf hijaiyah? Sorry lah, Ustazah memang suka petik-petik nama. Kita kena jawab, jawapannya 29 huruf. Tetapi, huruf yang boleh menerima tanda bacaan ada 28 saja. Faham Bila kita jawab 29 tu, kita kena selitkan dengan ayat seterusnya. Tetapi, huruf yang boleh menerima tanda bacaan ada 28. Maksudnya dekat sini, alif itu dikategorikan sebagai huruf. Tetapi kalau mengikut bacaan Quran Resam Osmani, alif itu tidak boleh menerima tanda bacaan, maka dia akan jadi 28 huruf sahaja. Okey? Secara umumnya huruf hijaiyah ada berapa? Sebut 29. Alif itu adalah huruf hijaiyah juga. Okey? So, wallahu a'lam. Jelas Ini topik pertama yang kita perlu hadam dan khatam. Yes, betul tak ayat tu? InsyaAllah betul Okey. So, inilah dia. Alright. So, ini poin yang pertama. Jadi, huruf hijaiyah boleh menerima tanda bacaan ada 28. Sekarang ni pula, isu yang kedua. Kita dah tahu dari sudut huruf, ada 28 huruf yang boleh menerima tanda bacaan kan? Sekarang ni Ustazah nak tanya kepada semua, satu huruf, contoh, huruf sin ataupun huruf ba, ada berapa bunyi di dalam huruf ba? Siapa nak cuba jawab? Boleh buka suara, lepas tu boleh jawab. Ada berapa bunyi dalam huruf ba? 6. 12. 6. Okey, yang kata 6, cuba jawab sikit. 6 tu bunyi dia apa? Contoh huruf sin. Cuba baca. Sin. Yang kata 6 tadi. Sin 6.
Kenapa boleh jadi 6? Bunyi dia apa? Sebutkan. Hamas, Su. Rokoah, Sa, si, su. Sa, si, su. Itu baru 3. San, sin, sun. San, sin, sun. Okey, baik, faham? Okey, tadi Ustazah ada dengar rikhawah dan sebagainya, itu semua itu adalah sifat huruf. Itu bukan bunyi. Okey, Ustazah nak highlightkan balik. Itu adalah sifat huruf. Sekarang kita belum masuk tu lagi. Ustazah tanya, satu huruf, contohnya huruf sin, ada berapa bunyi? Okey, tadi Ustazah dah dapat jawapan. Ada yang kata 6 bunyi kan? Sa, si, su, san, sin, sun. Okey, bagus. Ada 6 bunyi. Okey, persoalannya ada berapa? Betul ke 6 tu? Jawapannya, satu huruf sebenarnya ada 12 bunyi. Tadi Ustazah ada dengar ada yang jawab 12. Yes, mungkin dah pernah belajar. Ada 12 bunyi. Contoh ini huruf ba. Bunyi yang pertama adalah bacaan pendek. Kita kena tahu bunyi ni juga sebab bunyi-bunyi ini lah yang ada di dalam Al-Quran dan kita perlu memberi hak kepada bunyi-bunyi yang kita nampak ni. Faham? So, bacaan pendek. Babi bu. Bacaan panjang. Babi bu. Itu pun bunyi yang lain. Sebab apa dia panjang? Kemudian bacaan tanwin. Ban, bin, bun. Kemudian bacaan sukun dan sabdu. Ab, abba. Okey, yang terakhir ni tolong highlightkan. Bunyi huruf ba. Kenapa dinyatakan di situ bunyi huruf ba? Sebab setiap huruf ada bunyinya tersendiri. Kalau huruf ba, bunyi dia be. Tiba-tiba be kan. Nak dapatkan bunyi huruf yang nombor 12 ni, boleh tulis nota. Siapa nak tulis nota, tulis. Nak dapatkan bunyi huruf, kita perlu mematikan baris huruf itu. Contoh huruf ba, kalau kita matikan, ab. Jadi bunyi huruf ba apa? Bunyinya adalah be. Contoh kalau huruf sin. Bunyi huruf sin apa? S. Itu adalah bunyi dia. Okey, contoh huruf shin. Ash. Jadi bunyi huruf shin apa? Sh. Dapat kan? Jadi yang ke-12 ini adalah bunyi huruf itu tersendiri. Setiap huruf ada bunyi-bunyi dia. Dan sebab itulah penting ke atas kita untuk belajar makhraj dan juga sifat huruf untuk kita mendapatkan bunyi yang betul. Contoh macam huruf ha dengan huruf ha. Bunyi macam sama. Tapi makhraj dia berbeza. Itu. Sebab tu penting tajwid sangat-sangat berkait rapat dengan makhraj dan juga sifat. Itu juga kita perlu untuk mahirkan. Tapi jangan risau. Sekarang dalam kelas kita sekarang, trial kelas ni, Ustazah tak nak kongsikan yang tu. Kenapa? Takut #meninggal. Kenapa meninggal? Sebab topik makhraj dan juga sifat sangatlah berat. Cuma dan selalunya topik ini Ustazah akan ajar dalam kelas. Dan Ustazah bagi tahu dalam kelas-kelas yang macam ni, Ustazah memang tak buka lah. Ustazah bagi tahu awal Ustazah memang tak buka perudah ni sebab dia bercampur lelaki dan perempuan. Okey, cuma sekiranya anda dah mendaftar dalam kelas dan anda memang join dengan kelas Ustazah, sejujurnya dalam kelas Ustazah memang buka lah benda ni untuk Ustazah tunjukkan tu mulut dia macam mana apa semua. Dalam kelas Ustazah akan fokuskan lebih mendalam. Sekarang ini Ustazah tunjukkan yang asas. Supaya kalau anda dah belajar sekarang ni, anda boleh tanya, Ustazah betul ke ni? Saya tak pernah belajar pun. Contoh. Bukanlah ni, kita sama-sama tambah ilmu. Okey, dapat So, kesimpulannya 28 huruf tadi kita dah bincang ni. Kalikan dengan 12 bunyi yang kita belajar sekarang. Maksudnya ada 336 bunyi yang kita perlu mahirkan. Ya Allah, Ustazah. Meninggal, Ustazah. Banyak sangat 336 bunyi tu. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah dekat tepi tuan-tuan dan perempuan ada Al-Quran, cuba tengok Quran yang tebal tu dengan bunyi-bunyi ni. Mana yang anda akan pilih? Mestilah bunyi. Bunyi ini sebenarnya insya-Allah, contoh ini baru huruf ba. Cuba kita imagine huruf ba ini adalah huruf sin. Basic je. Sa, si, su. Sa, si, su. San, sin, sun. As, sa, s. Itu je yang kita perlu tahu sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan 336 bunyi ini adalah bunyi yang senang. InsyaAllah. Cuma anda perlu berguru dengan guru yang tepat lah. Kalau dalam Ustazah, kelas Ustazah,
Ustazah memang akan highlightkan 336 bunyi ini dengan bacaan dan makhraj yang betul. Ikut orang macam mana cara cara mereka mengajar. Sebab setiap orang pendekatannya berbeza-beza. Okey? Baik. Tanpa buang masa, ini huruf-huruf hijaiyah ni Alif itu huruf hijaiyah tapi tidak boleh menerima tanda bacaan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Lam alif lepas ni kita buang terus. Kalau kita nyanyi dengan anak-anak, lam alif tu hilangkan. Okey? Baik. So, kita test bacaan. Boleh tak? 62 orang yang sedang menonton ni, alright tak alright? Masih okey lagi Ustazah harap masih okey. Baru permulaan ni. Stretching badan sikit, insyaAllah. Okey. Ustazah akan petik randomly. Ustazah nak dengar bacaan. Okey. So, bersedia. Ustazah sebut nama, boleh buka suara. Okay, kita nak dengar bacaan Tuan Amal Samsuri. Boleh? Ustazah harap boleh lah. Buka suara, lepas tu baca. Nombor 1. Al-Mala. Amma boleh Amma? Amma Samsuri. Okey. Maaf Ustazah tengah driving. Tak ada Oh, fokus. okey. Tengah driving. Okey, tak apa Ammar. Masya Allah. Okey, kita dengar yang seterusnya. Kita dengar Cik Su. Dipersilakan Cik Su. Masing-masing dah nervous tu. Nak buat alasan apa ni? Ini kita pick random Ustazah kan suka terjah. Ini yang best ni terjah ni. Cik Su dipersilakan. Okey, Ustazah. Dengar tak? Dengar. Okey, bismillah. Al-malaikatu hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Allah. Masya Allah. Bacaan yang baik daripada Cik Su. Alhamdulillah. Ustazah mutekan dulu. Okay, yang kedua. Ustazah nak dengar bacaan Lindawati. Dipersilakan Kak Linda. Okay. Sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Allah. Okay. Sekarang ni Ustazah dengar je tau. Ustazah tak komen lagi. Okay. Yang ketiga Ustazah nak dengar bacaan Hani. Ni orang-orang terpilih ni. Hani buka suara dulu Hani. H-A-N-I-E. Hani. Boleh? Tak dengar. Okay, kalau tak apa. Hani Nadirah. Kita tukar orang. Hani Nadirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا. Allah. Okay, baik. So, untuk semua, nak dengarkan bacaan contoh ketiga-tiga bacaan sahabat kita tadi. Okey, untuk yang nombor 1 tadi, Alhamdulillah, yang perlu diperbaiki adalah dari sudut makhraj huruf. Contoh, huruf ha. Ha, za, ha, za, za. Kena keluarkan lidah. Macam tu. Ustazah minta maaf tau, memang sekarang ni agak kekangan sikit untuk Ustazah tunjukkan mulut. Tapi dalam kelas, insyaAllah Ustazah akan berikan yang terbaik. Sekarang ni Ustazah bantu yang termampu. Okey, yang kedua, dekat bacaan dengung tadi Kak Linda. Wa ma hum bisukara. Dekat situ mim bertemu ba namanya adalah ifak syafawi. Okey, bila ifak syafawi ni mulut kita tu bibir kita dia kena macam jarak sikit. Ibaratnya ada sehelai kertas, so dia tidak boleh terlalu rapat. Dia macam tu. Tapi dia dengung. Wa ma hum boleh dengar kan? Hum bisukara. Lagi satu. Walakinna azaballah. Kinna. Kat situ wajibal gunnah. Perlu dijaga. Kemudian yang ketiga. Perlu jaga dekat wa minkum man. Dekat situ ada 3 part dengung. Nun bertemu kaf. Mim bertemu mim. Nun bertemu ya. So kena jaga part-part dengung. So yang lain tak ada masalah. Alhamdulillah. So kalau perasan dekat sini
Alhamdulillah lah. Ketiga-tiga bacaan tadi Ustazah simpulkan majoriti bacaan ada buat kesalahan-kesalahan tersembunyi. Siapa nak tahu kesalahan tersembunyi dengan kesalahan nyata apa? Kalau nak tahu, kita jumpa, bukan jumpa. Kita akan kupas waktu surah Al-Fatihah. Ustazah akan kupas yang tu. Okay? Sebab benda ni sangat penting, at least bila kita baca Quran, kita tak buat kesalahan nyata. Kesalahan nyata itu boleh membawa perubahan makna. So hati-hati. Alright, kita sambung lagi. Takut ngantuk kan. Lagi satu waktu ni memang jalan dengan cepat sangat. Okay. Sekarang ni Ustazah nak tanya, siapa ada masalah ni tolong angkat tangan. Ustazah nak tengok. Tips berhenti kalau nafas pendek. Siapa yang bila baca Quran, dia baca Quran, nafas dia pendek. Lepas tu, ni topik ni hangat ni. Lepas tu dia terberhenti. Bila terberhenti, dia tak tahu nak ambil kat mana. Isu dia yang tu. Siapa ada yang mengalami isu ni, angkat tangan. Nak tengok sikit muka-muka ni. Masya Allah cantiknya muka-muka yang angkat tangan. Allah, Allah, Allah. Okay, Ikin. Lagi siapa? Syakira. Mention sikit nama. Kasih. Tak adalah. Alright, nampak tak? Majoritinya mengalami permasalahan ini. InsyaAllah. 7 orang, 5 orang angkat tangan. Alhamdulillah. Muka Alhamdulillah. Masya Allah. Tak apa. Jangan risau. Ustazah punya style, Ustazah memang akan comfortkan anda. Comfort tu maksudnya memang tak nafikan. Ustazah akan bagi anda rasa tenang. Okay. Puji diri sendiri. Okay. Sebab apa bagi Ustazah? Tidak semua orang yang ada nafas yang panjang. Jadi ini adalah tips yang anda perlu fokus, yang anda perlu mahirkan kalau anda membaca Al-Quran dan anda mempunyai nafas yang pendek. Okay. Teknik yang pertama. Ada 4 je tips dia. InsyaAllah mudah saja. Okay. Ini 4 tips dia. Yang pertama, ini adalah cara-cara wakaf lah. Yang pertama adalah cari kepala ayat. Boleh salin nota ni, tak ada masalah. Nak screenshot pun boleh. Yang kedua adalah cari tanda wakaf. Nanti kita akan kupaskan. Yang ketiga adalah cari perkataan wafa summa illa hatta. Yang keempat adalah undur satu perkataan dan sambung semula bacaan. Okey. 4 tips ni, Ustazah minta maaf Ustazah laju sikit. Kita tak masuk Al-Fatihah lagi. InsyaAllah Ustazah willing InsyaAllah kalau tak sempat surah Al-Fatihah, Ustazah nak buat yang kedua. Kalau tak sempat lah sekarang. Doakan Ustazah diberi waktu yang kedua nanti untuk kupas Al-Fatihah. Kalau tak sempat, kita akan buat mana yang termampu. Sebab lagi satu, Ustazah tak nak sampai pukul 10, 9.45 sebab takut ada yang, yelah esok ada yang bekerja. Jadi Ustazah tak nak ambil masa anda. Okay? So ini 4 tips dia. Cari kepala ayat, tanda wakaf, cari perkataan wafa summa illa hatta dan undur satu perkataan. Tips yang pertama. Kalau anda ada bacaan yang nafas yang panjang, sangat-sangat digalakkan untuk baca daripada awal sehinggalah berhenti pada kepala ayat. Contoh. Khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Contoh ayat tu panjang, anda boleh baca sampai habis. Yang terbaik. Itu yang terbaik. Okey, berhenti pada kepala ayat itu maksudnya adalah tanda bunga ni Okey. Tips yang kedua, Ustazah. Itu level-level, Masya Allah, level-level memang qori-qori'ah tu. Saya ni biasa je Ustazah. Contoh, nafas saya pendek. Tips yang kedua. Kita cari tanda-tanda wakaf. Kalau perasan perkongsian ni sudah ada kongsi dekat IG baru tadi. So ini sangat-sangat penting sebab tu ulama tajwid meletakkan tanda-tanda wakaf ini dalam Al-Quran untuk membantu kita. Siapa yang nafas pendek, gunalah peluang yang ada ini. Ini adalah cara yang kedua. Kalau perasan, Ustazah buat 1, 2, 3, 4 tu, itu adalah dia punya susur galur dia. Dia tak boleh nombor 1, nombor 4, 3, 2, tak boleh. Teknik pertama, berhenti sampai hujung dulu. Kalau tak mampu, baru cari tanda wakaf. Ni Ustazah nak highlightkan. Okay? Tanda wakaf ini kita kena tahu. Yang pertama dekat traffic light merah. Kita highlightkan dekat traffic light dulu. Traffic light merah iaitu berhenti kan. Kita bawa kereta. Traffic light merah berhenti. Okay. Bila berhenti, ingat wakaf berbentuk mim toge, mim berudu dan juga bentuk qaf lam ya. Tanda wakaf ni.
Okey, kedua-dua itu bermaksud berhenti. Okey, ingat macam tu je. Okay, ni teknik yang mudah. Kalau kita nak hafal, mesti berhenti lebih baik. Susah, meninggal. So kita ingat je. Traffic light merah, mim bentuk berudu dan juga qaf lam ya. Okey. Kemudian yang kedua, traffic light kuning. Nampak traffic light kuning, ingat tanda jim, iaitu waqaf jaiz. Boleh berhenti ataupun teruskan. Selalunya kalau kita bawa kereta, kalau dekat traffic light kuning, kadang-kadang kita makin laju kan? Dan kadang-kadang kita makin perlahan lah. Ikut keadaan. Sama juga macam kita. Bila kita baca Quran, nafas kita tu macam boleh go lagi, kita teruskan. Kalau kita rasa macam nafas yang terakhir, berhenti je lah kalau jumpa tanda jim ni. Okay? Kemudian, traffic light hijau. Okay, traffic light hijau, ingat tanda lam alif dan juga sod lam ya. Yang ini kedua-dua tanda ini bermaksud sambung, jalan. Ibaratnya macam tu. Traffic light hijau, kalau kita bawa kereta, hijau, jalan, speed. Yes, itulah function dia. So, kalau kita nampak tanda lam alif, teruskan, jangan berhenti. Kadang-kadang ada orang salah faham. Ada orang kata, lam alif ni, dia larang, dia kena berhenti kan, stop. Tak, stop itu lain. Ini lam alif ini, yes, memang tidak. Tetapi maksudnya tidak berhenti. Teruskan. Okay? So, inilah dia traffic light yang anda perlu mahirkan. Senang je. Mim, qaf lam ya, jim, lam alif dan sod lam ya. Kita ingat je, dia punya tempat traffic light merah, kuning dan juga hijau. Okey, yang ni pula, ini adalah tanda berhenti salah satu. Waqaf ta'anu. Dan yang terakhir ini adalah tanda huruf sin kecil. Ini bermaksud adalah saktah. Saktah bermaksud berhenti seketika 2 detik dan sambung bacaan dengan nafas yang sama. Nanti kita akan masuk saktah ni dengan lebih terperinci lagi. Okey? Baik. So, jom kita teruskan. Contoh bacaan dalam Al-Quran. Ini kita apply yang nombor 2 tadi. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس. Oh, dah terberhenti dah. Alamak, nak berhenti kat mana? Contoh. Teruskan lagi. Ambil balik pada awal. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس. Berhenti kat situ. Oh, dah tak cukup nafas dah. Tengok dekat situ tanda jim kan? Jim, traffic light kuning. Boleh berhenti, boleh sambung. Tak cukup nafas, berhenti je lah. Sambung lagi. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصِ. Nampak? Kita rasa macam boleh go. Go je. Sebab apa dekat situ tanda huruf jim. Dapat So ini adalah teknik yang kedua. Tanda waqaf. Alright? Okay, so kita kena tahu ni. Sebab tu penting kita kena tahu function-function ni. Tak boleh kita just tahu dia punya simbol. Kena tahu juga dia punya function. Supaya dekat waktu kita baca Quran tu kita boleh memberi hak kepada tanda-tanda ni. Okay? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah cari perkataan wa fa summa illa hatta. Waw maksudnya adalah dan. Fa maksudnya adalah maka. Summa maksudnya adalah kemudian. Illa maksudnya kecuali. Hatta maksudnya adalah sehingga. Okay? So 5 tanda ini. Sebenarnya ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Cuma ini adalah yang kebanyakan yang kita jumpa. Okay? So Ustazah keluarkan 5 supaya mudah ingat dan anda boleh fokus yang ni. Nanti bila baca Quran, nampak perkataan ni, boleh berhenti dan ambil perkataan yang lain dan seterusnya. Okay, baik. Khairul Rizwan angkat tangan. Baru angkat tangan ke apa ni? Okay. Baik. Nombor 3. Contoh Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallah. Contoh. Tak cukup nafas ni. Berhentilah dekat situ. Lepas tu kita jam. Alamak. Ustazah, nak ambil kaan Nabiyin boleh tak? Ini selalu isu dia berlaku. So, bila berhenti dekat ba'asallah, kita ingat formula ketiga. Formula pertama, lama lagi nak ada kepala ayat. Formula kedua, alamak, tanda wakaf tak ada. Baru kita guna formula yang ketiga. Faham Itu cara dia. Formula ketiga, wa fa summa illa hatta.
Oh, dekat fa ni, adalah perkataan fa. Yes, itu cara dia. Bila berhenti dekat fa ba'asallah, kita tengok selepasnya atau sebelumnya ada tak huruf fa ataupun huruf waw. Tidak menjadi masalah. Okey, cuma kita kena tahu juga konsep ilmu Arab ni. Sebab wahidah ini dia bukan waw bermaksud dan. Ini adalah satu. So kena tahu juga makna-maknanya. Macam ni, ini adalah memang fa, maka. So kita ambil dekat sini. فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Berhentilah dekat situ. Alamak, Ustazah, nak ambil kat mana ni? Contoh, dah terberhenti. Ustazah bagi situasi. Okey, dah berhenti dekat sini. Kita nak ambil kat mana? Terpulang antara kita sama ada kita nak ambil dekat wa munzirin ataupun nak teruskan bacaan terus pun tak apa. Kalau siapa yang nafas pendek, baik ambil wa anzala terus. Dah skip satu perkataan. Dan kalau kita ambil wa anzala tidak menjadi masalah sebab ada perkataan waw di situ. Faham So contoh, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Contoh, kalau berhenti wa munzirin, wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab. Itu step pertama. Kalau rasa nafas macam tak macam pendek lagi, sambung je. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah ila akhir ayat. So itu caranya. Ingat, wa fa summa illa hatta. Sama ada kita tengok perkataan selepas kita wakaf ataupun kita cari sebelum perkataan yang kita wakaf itu. Itu caranya. Alright? So bergantung kepada nafas anda. Kalau contoh kita tengok perkataan tu panjang, kita teruslah ambil seterusnya. Tak perlu ambil yang sebelum. Okay? Baik. Yang keempat adalah undur satu perkataan. Ini isu dia kalau yang pertama tanda wakaf tak sampai. Kepala ayat tak sampai. Tanda wakaf tak jumpa. Wa fa summa illa hatta pun tak ada. Macam mana nak buat? Ini cara dia. Ingat, cara yang keempat ini adalah cara yang bukanlah yang digalakkan. Tetapi cara yang dibolehkan kepada kita semua yang digelar orang ajam. Orang ajam tu apa? Orang ajam itu adalah orang yang tidak mahir bahasa Arab. Tidak mahir. Kita buka Quran, kita tak faham maksud dia kan? Itulah kita. Orang ajam. Ini adalah kaedah yang keempat adalah kaedah yang dibolehkan kepada kita semua. Yakni kita matikan huruf perkataan terakhir dan ulang dengan undur satu perkataan sebelumnya. Contoh. Ambil daripada sinilah. Ni panjang ni ayat ni. Contoh. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. Dah berhentilah dekat fil yatama. Alamak, tapi terjumpa pula fankihu kan. Dia tak jadi. Okay. Tapi kalau berhenti fil yatama, boleh sahaja anda teruskan. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Contoh, berhenti dekat minan nisa. Ada tak wafa summa ilah tak? Tak ada lah. Ambil satu perkataan sebelum nisa tu. Minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dapat Itu cara dia. Dan cara yang keempat ini adalah cara yang dibolehkan kepada kita sebab kita adalah orang ajam. Boleh faham Saya harap boleh faham dengan jelas yang ni. Sebab ini sangat penting, kita ramai ada masalah ini. Okey? Baik. Semua masih okey Saya harap masih lagi segar. Mudah-mudahan ya Allah segarkanlah mereka ya Allah. Okey. Baik. Selalu memang kelas online macam ni lah. Salah satu cabarannya. Yang kedua sebab tak nampak muka Ustazah. Dalam kelas tengoklah sepuas-puasnya. Dalam kelas tu private lah. Kelas berkumpulan insyaAllah. Okey. So kita teruskan. Sekarang ni kita akan masuk dapat yang tadi topik tips nafas pendek. Okay, dah settle dah tips tu. InsyaAllah nanti semua boleh apply dalam pembacaan. Okay. Baik. Bacaan istimewa. Okay, sekarang kita masuk ada 4 bacaan istimewa yang Ustazah nak kupas hari ni. Ustazah tak pasti dah sempat ke tak Al-Fatihah ni. Kalau tak sempat tak apa. Kita akan buat yang kedua. InsyaAllah. Baik hati ni nak buat yang kedua ni. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Bacaan istimewa tolong fokuskan betul-betul sebab di akhir posting ini ada quiz. Siapa yang tak dapat jawab,
kena. Macam itulah. So kalau tak dapat jawab, astagfirullahalazim. Macam tu. So sila fokus betul-betul. Alright, 66 ni duduk betul-betul, duduk tegak-tegak, tengok dengan jelas. Okay. Baik, yang pertama, belum lagi. 4 bacaan khusus riwayat Imam Hafs an Asim Tariq Syatibi. Kalau ikut ada banyak lagi, tetapi hari ini Ustazah akan kupaskan 4. Dan Ustazah rasa ramai yang dah tahu. Siapa yang dah tahu ambil sebagai ilmu, yang belum tahu ambil sebagai tersilap. Yang dah tahu ambil sebagai ulang kaji. Yang belum tahu ambil sebagai ilmu. Alright. So yang pertama adalah bacaan imalah. Okay, bacaan imalah ini, imalah maksudnya adalah condong. Bila cakap pasal condong, mestilah 90 darjah. Okay. Condong tu maksudnya dia tak terlalu tegak, dia tak terlalu straight ke bawah, tetapi dia tengah-tengah. Faham maksudnya? Itu adalah condong. Siapa nak salin boleh salin dulu. Tapi Ustazah teruskan Okey. Di dalam surah Hud ayat 41 sahaja contoh bagi bacaan imalah ini. Ustazah tuliskan ini supaya dapat nampaklah cara bacaan yang betul ialah majreha ataupun majreha. Okey. Untuk bacaan imalah ini boleh kita Ustazah kupas yang paling mudah. Kalau kita tengok perkataan ni, okay, kita tengok perkataan ni sekejap. Maksudnya imalah adalah condong. Cara bacaan, mencondongkan sebutan baris fathah kepada baris kasrah seperti menyebut rehal ataupun X-ray. Cuba sebut ramai-ramai. Saya buka suara ramai-ramai. Sebut sekejap. Tersekat pula. Sebut rehal. 1, 2, 3. Sekarang sebut X-ray. 1, 2, 3. X-ray. Okay, X-ray. Alright. So kita nampak tak perbezaan bunyi dia? Rehal, X-ray. Kita dengar betul-betul Rehal, X-ray. Re, re, re. Okey. So sekarang ini ulama tajwid memberikan bacaan imalah ini kepada dua. Sama ada kita nak sebut rehal ataupun X-ray, sama saja dia punya ni. Cuma kalau kita nak tahu kenapa dibolehkan kedua-dua bunyi ini, kan? Kenapa ulama tajwid membenarkan dua bacaan? Mungkin ada yang macam tu kan? Sebab bunyinya seakan-akan sama. Okey, Ustazah nak kongsikan sedikit asbabun nuzul. Mungkin ada ilmu ni mungkin tak ramai yang tahu. Okey. Siapa yang tahu Bismillahirrahmanirrahim ni surah Hud. Okey, minta maaf Ustazah mute biasa kalau tak mute ni akan keluar bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Siapa yang nak tahu dalam surah Hud ayat 41 ni, doa ni, ini doa apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa tahu Bismillahirrahmanirrahim ni doa apa? Boleh Khairul Izwan cuba? Ke Syuhara nak try? Ini doa apa? Sampai ke perjalanan. Okey. Alright, okey, tak apa. Ustazah bagi jawapan teruslah. Mungkin ada yang kata doa ni kan. Okay, Ustazah kongsikan. Ini adalah doa siapa yang selalu naik feri, naik kapal dan sebagainya. Ini adalah doa yang anda boleh bacakan ketika naik kenderaan laut. Okey. Sejarahnya, kenapa bacaan ini dibaca re? Okey, sebab ketika Nabi Nuh, pasal bahtera, siapa tahu kan cerita kisah Nabi yang ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk bawa tentera-tentera yang mengikut dia naik ke sebuah kapal yang besar. Okey, ketika itu Nabi Nuh membaca doa ini. Sebab itu bacaan ini dia tidak menjadi Bismillahirrahmanirrahim dan dia juga tidak menjadi Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dia jadi majreha. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Nuh membaca doa ini, okey, selalunya kan kalau kita naik kapal ataupun feri ke kan, kalau air laut bergelora, kita akan sebut ke
Oh ke ah. Cuba jawab ramai-ramai. Kalau kita air laut bergelora, lepas tu kita macam nak terjatuh. Kita akan eh. Okay. Majority ada yang jawab eh. Yang jawab tu memang masya-Allah. Memang rare lah. Tapi siapa yang jawab mak kau hijau, itu memang lagi rare. Okay. So yes, jawapannya adalah kalau kita macam nak terjatuh dan sebagainya, kita akan sebut Okay. So ketika Nabi Nuh membaca doa ini, ketika itu air laut sedang bergelora. Dan waktu itu Nabi Nuh membaca doa ini, contoh sepatutnya roha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tersadung. Sebab apa? Air kan? Air bergelora. Jadi dia macam nak terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu adalah sejarah kenapa doa ini dibacakan seperti bunyinya sebegitu. Sebab itu kategori imalah ini dia dimasuk dan termasuk dalam kategori bacaan istimewa yang kita perlu tahu. Dapat ilmu baru. Siapa dapat ilmu baru, itu semua adalah ilmu yang Allah izinkan untuk anda dapat pada malam ni. Atas usaha anda join kelas malam ni. Okay? Ingat, Bismillahirrahmanirrahim adalah doa naik kenderaan laut. Kisah asbab nuzulnya daripada Nabi Nuh yang membaca doa ini ketika air laut bergelora. Okay? Masya Allah. Nampak kan? Bila kita tahu ni, Masya Allah. Ustazah bila dapat ilmu ni pun daripada guru Ustazah, Ustazah rasa macam, ya Allah, banyak lagi yang hamba tak tahu. Macam Ustazah sendiri pun ada berguru, tapi Ustazah berguru dengan Syekh di Mesir. Cuma dia disampaikan dalam bahasa Arab lah. Cuma bila benda tu, apa yang disampaikan yang baik, Ustazah akan kongsikan dekat studio-studio Ustazah. Okay, so inilah dia bacaan imalah. Dapat Bacaan imalah surah Hud ayat yang ke-41 sahaja. Terpulang nak baca rehal, re ataupun re. Sama saja. Kalau re, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kalau re, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Okay? Itulah dia. Wallahualam. Teruskan bacaan yang kedua. Are you ready? Okay, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Masya Allah. Yes, kasih kita. Doa naik kenderaan laut. Betul. Doa memohon keselamatan. Yes, boleh juga. Naik kapal kenderaan. Betul, Amar. Ustazah ni kapal terlambat sikit baca komen. Minta maaf sangat. Lepas ni Ustazah baca komen dulu. Anda semua kalau nak berinteraksi dengan Ustazah, komen. Dia Ustazah baca. InsyaAllah. Okay. Sekarang jom kita pergi bacaan yang kedua, iaitu bacaan Ishmam. Kenapa di Ishmam satu? Sebab dia ada dua bacaan yang kita akan bacakan pada hari ini. Ishmam ini berlaku pada surah Yusuf ayat yang ke-11. Asal perkataan tersebut ialah ta'manuna, yang bermaksud tidak percayakan kami. Tetapi telah digabungkan kedua-dua nun itu menjadi satu nun sahaja yang bersabdu. Ustazah yakin sangat bila kita tengok ayat-ayat yang panjang ni, satu pun tak ada yang masuk. Betul? Kita tak faham. Ni Ustazah bagi ni supaya just ilmu je lah. Sebab itulah, ni baca je lah. Ketika membaca, kita perlu memuncungkan bibir pada nun sabdu macam nak cium orang. Astaghfirullah. Seolah-olah kita nak sebut tak manuna, tetapi nu tidak dibunyikan. Ia digantikan dengan muncung, maka jadilah la ta'manna. Dari segi bacaan, tiada beza. Cuma perlu buat isyarat muncung itu. Okey. Saya tak pasti sebab ada kekangan sikit kan. Okay, tak apa. Saya tunjuk yang terbaik. Sekarang ingat Ishmam. Ishmam. Topik sekarang adalah Ishmam. Ishmam maksudnya adalah muncung bibir. Itu benda pertama yang kita kena tahu. Kenapa ulama tajwid namakan hukum tajwid ni Ishmam? Sebab Ishmam maksudnya adalah muncung bibir. Bila cakap pasal muncung bibir, maksudnya perkataan yang kita akan jumpa ini, kita perlu adakan isyarat muncungkan bibir. Itu yang kita perlu tahu. Ulama tajwid tidak meletakkan nama-nama ni sesuka hati. Ulama tajwid meletakkan nama-nama mengikut cara bacaan sesuatu hukum. Itu yang kita kena tahu dulu. Okey? Baik. So, memuncungkan mulut. Okey. Memuncungkan mulut ketika menyebut nun yang bertasydid berserta dengung. Wush.
Ustazah, ayat ni panjang, tak faham juga Ustazah. Okay, kita terus kepada praktikal. Ustazah bacakan La ta'manuna. Okay, Ustazah akan tunjuk. Masing-masing. Tunjuk. Ustazah akan buat macam ni. Anda akan nampaklah bentuk mulut tu kan. Okay. La ta'manna. Waktu sebut man, muncungkan mulut. La ta'manna. Sekali lagi. Boleh tengok? La ta'man. Man. Man. Mula-mula senyum dulu. Lepas tu waktu bunyi baru muncung. La ta'manna. Okey. Kalau kita baca ayat panjang dia. La ta'manna ala Yusuf. Siapa nak tahu cerita dalam bacaan Ishmam pula? Angkat tangan. Okey. Alhamdulillah. Ini juga adalah ilmu yang saya dapat daripada share. Saya kongsikan kepada semua. Pada bacaan Ishmam ini, kenapa kita perlu muncul mulut? Apa sejarahnya? Tadi tulis cium orang, astagfirullah kan. Okey. Kalau kita perhatikan, perkataan ini dia berada dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Kalau siapa yang nak tahu, mungkin ada yang dah pernah dengar cerita kan, yang mana kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibawa oleh abang-abangnya masuk ke dalam hutan. Okay, ini saya cerita sikit lah. Yang simple je saya kongsikan. Nabi Yusuf dibawa oleh abang-abangnya masuk ke dalam hutan dan Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam perigi. Okey, dan abang-abang Nabi Yusuf ketika itu ambil baju Nabi Yusuf, kemudian menyembelih. Ada yang kata kibash, ada yang kata haiwan kami biri-biri, ada yang kata kambing dan sebagainya. Darah daripada haiwan tu abang-abang Nabi Yusuf ini letakkan dekat baju Nabi Yusuf. Dan ketika abang-abang Nabi Yusuf ini balik berjumpa dengan ayah Nabi Yusuf, maka kalau pasal ayat ni, qalu ya abana malakala ta'manna. Abana tu maksudnya ayahnya berkata. Ayahnya tanya kepada abang-abang Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf kalau salah sebut minta maaf. Nabi Yusuf. Mana Nabi Yusuf? Okey, sejarahnya. Perasan tak kalau orang tanya kita, contoh orang tanya Firdaus, Syuhara, Kursia, Hairul Izwan. Susah nak kena mention sikit. Nur Hayati, Oteh, Safiatun Jannah, contoh. Tandas kat mana Contoh. Kalau orang tanya kita, kita akan jawab macam mana? Kita akan sebut, kat situ tu. Mulut kita tu automatik kan? Akan muncul, betul kan? Mulut kita automatik akan muncul kan? Tu, kat sana tu. Masuk kanan sikit, straight, masuk kanan. Dekat situ. Situ. Tu. Selalunya, automatik mulut kita akan muncung. Betul? Inilah sejarahnya. Perkataan ini ketika ayah Nabi Yusuf bertanya kepada abang-abangnya, mana Nabi Yusuf? Kan, tadi korang bawa ni. Contoh, kita tak tahu perbualannya kan, hiwarnya macam mana. Ketika ayah Nabi Yusuf tanya mana Nabi Yusuf, abang-abangnya menunjukkan ke arah hutan dengan memuncungkan mulut. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ini adalah sejarah ataupun menunjukkan bacaan ataupun abang-abang Nabi Yusuf itu menunjukkan ke arah hutan sambil memuncungkan mulut. Macam kita sendiri kan, orang tanya, mana? Kat situ. Itulah yang berlaku ketika Nabi Yusuf, abangnya dan ayahnya. So itu ceritanya. So dapat sesuatu hari ni. Ini juga adalah sejarah dan sebab kenapa kita perlu membaca bacaan atau perkataan ini dengan betul. Kita nak baca perkataan ni, kita kena ada ilmu. Kita kena tahu juga kenapa bacaan ni macam ni dan sebagainya. So kita dapat kat sini. La ta'manna. Sekali lagi Waktu baca man, senyum dulu. Waktu dengung tu, barulah muncung. La ta'manna. Sekali lagi, buat ramai-ramai Tolong buat ramai-ramai kat rumah. 1, 2, 3. La ta'manna. Last. 1, 2, 3. La ta'manna ala Yusuf. Ila akhir ayat. Alright. Alhamdulillah selesai 2 bunyi. Saya rasa tak sempat lah.
Al-Fatihah. InsyaAllah dengan willingnya Ustazah mengumumkan, insyaAllah slot yang Al-Fatihah tu kita akan buat next nanti, insyaAllah. Okay, so kemudian kita habiskan bacaan istimewa. Kemudian bacaan raum. Bacaan raum ni sebenarnya sama sahaja dengan Ishmam. Cuma, okay, kenapa ulama tajwid menamakan dia raum? Sebab dia berkaitan dengan cuping telinga. Okay, raum itu bermaksud cuping telinga. Melafazkan 1/3 harakat dengan suara perlahan pada nun yang pertama dan hanya didengar oleh orang yang berdekatan sahaja. Waktu kita baca mana tu kan, bunyi tu, tadi kan kita muncung mulut kan? Sekarang bunyi yang sepatutnya kita muncung tu kita tukarkan dia kepada bunyi nu, tetapi kita slowkan. Itu maksudnya. Contoh, sepatutnya sebelum ni la ta'manna, kan? Raum ini nun, waktu kita muncung tu kita bunyikan nu. Tetapi nu itu kita volume reduce. Kurangkan volume dia. Contoh, bacaan raum. La ta'manna. Mungkin ada yang tak dengar sebab yelah bacaan ni memang kena baca perlahan. Ustazah kuatkan sikit nak bagi dengar. La ta'manuna. La ta'manuna. Manna. Waktu kita muncung tadi kan, Ishmam tadi, kita tukarkan kepada nu. Tapi kita slowkan. La. Perkataan la ta'ma kuat macam biasa. Waktu nu tu kita slowkan. La ta'manuna. Nampak? Sekali lagi kita cuba praktis. 1, 2, 3. La ta'manuna. Ustazah kena buat kuat ni nak bagi dengar. Sekali lagi yang terakhir. La ta'manuna. Manuna. Okay. Fokusnya adalah pada bunyi nu. Nu kita kurangkan. Nu itu datang dari mana? Tadi kan kita muncung. Muncung tu kalau dalam raum, muncung itu ditukarkan kepada bunyi huruf nun berbaris depan. Tetapi kita kurangkan volume dia. Sama sahaja dia punya perkataan. Ishmam dan raum. Boleh Okey, kemudian bacaan saktah. Saktah ini adalah tanda huruf sin yang tadi kita jumpa dekat tanda wakaf tu. Inilah dia, bacaan saktah. Saktah ini apa? Saktah ini siapa yang selalu kalau kat sekolah, zaman-zaman dulu, sekolah-sekolah dulu, ustaz atau ustazah akan suruh uskut, senyap. Bukan biskut Uskut, senyap semua. Ni selalu cikgu-cikgu ustaz bahasa Arab ni. Uskut, senyap. Okey, uskut itu bermaksud senyap, saktah ini bermaksud senyap juga. Okey, iaitu kita memberhentikan bacaan seketika dengan niat untuk menyambungkan kembali bacaan tanpa mengambil nafas yang baru. Okey, contohnya. Okey, kita Al-Kahfi ni kita stop kejap Kita skip kejap. Ustazah akan bagi dia punya bacaan. Okey, baca surah Yasin contoh. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Contoh. Dekat sini kalau niat kita tak nak wakaf, kat sini kan surah Yasin ada tanda wakaf kan? Tapi kita rasa macam nak sambung lah. Waktu kita nak sambung, berhenti sekejap waktu mimar qadina, 2 detik. Ibaratnya macam ni. Man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-Rahman. 2 detik. Jari kita tu gerak. Okey, sama juga macam surah Al-Kahfi. Okey, surah Al-Kahfi ni yang menjadi pertanyaan dan isu yang terbesar lah. Dia kata, Ustazah, ayat ni ada tanda saktah ni. Okey, jawapannya adalah bergantung kepada kita. Kalau niat kita nak baca Al-Kahfi ini dengan bacaan wakaf ayat pertama, maka berhentilah dan jangan wujudkan saktah. Kalau anda nak berhenti, maka saktah tidak berlaku. Saktah berlaku kalau bacaan sambung. Okey? Teruskan. Contoh Al-Kahfi kita berhenti. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Contoh, kita nak ada saktah ni. Ambil balik sebelum.
Walam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا. Nampak ini adalah caranya. Tapi sangat-sangat digalakkan kalau kita baca Al-Kahfi sebab mesti ada hikmah ataupun asbab kenapa adanya sakta di situ. Kadang-kadang kita antara kita suka macam bila wakaf je kan. So why not lepas ni kita berhenti, kita ambil balik. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kita adakan saktah waktu bacaan yang kedua. Sebab kita tak tahu kan rahsia Quran. Manalah tahu mungkin rahsia kita baca saktah ni Allah gandakan pahala kita ke pada hari tu. Kita tak tahu. So kita bila adanya tanda-tanda wakaf ni yang diwujudkan oleh ulama dan sebagainya, maka kita adakanlah tanda-tanda ini. So sama juga macam ni. Surah Qiyamah. Wa qila man raqa. Itu bacaan dia. Berhenti sekejap 2 detik dan dengan syarat jangan ambil nafas. Contoh wakilaman roh. Ambil nafas nampak sangat tu. Memang salah lah. So itu sahaja dapat saktah berhenti seketika 2 detik dan sambung bacaan dengan nafas yang sama. Tak boleh ambil nafas lain. So yang last surah Mutaffifin. Kallaban rana ala qulubihim. Ila akhir ayat. Dapat Naik, okey, minta maaf. Masya Allah dapat ilmu baru. So, boleh baca salah satu ke? Yes, betul. Ustaz sebut uskut ya. Ya, betul. 2 detik tanpa menarik nafas kan? Yes, betul. Atul. Okey, minta maaf. Saya lambat baca komen. Yes. Berhenti seketika 2 detik dan sambung bacaan dengan nafas yang sama. Siapa yang ada anak ataupun kita sendiri, kalau nak praktikkan saktah, Ustazah punya cara lah untuk permulaan. Melainkan kalau tak boleh jari, ketuk meja untuk kita nak alert. Contohnya wakilaman rokok. Macam tu. Nak bagi nampak lah untuk permulaan. Supaya kita nampak lah jelas kan 2 detik tu. Kallaban rana ala. Sorry lah bergegar sikit kamera ni. So macam tu caranya. Alright. So kita jom jawab quiz. Ini yang last kot insyaAllah. Ustazah insyaAllah yang Al-Fatihah kita akan buat next event nanti. Okey, bagaimanakah cara bacaan bagi bacaan Ishmam? Okey, dekat sini Ustazah nak petik orang, boleh? Kita petik. Ustazah nak dengar jawapan daripada Yulan dari Ashar. Boleh persilakan Yulan dari Ashar. Cuba. Bacaan Ishmam. Macam mana bacaan Ishmam? Yulan dari. Boleh? Oh, B. Isyarat muncung mulut. Jawapannya adalah betul. Alhamdulillah. Yang kedua, nyatakan nama hukum tajwid bagi perkataan ini. Wan Akila. Sila jawab. Boleh buka suara dan jawab. Yang lain pun boleh cuba kat rumah. Wan Akila? Okay, C. Yes, jawapannya adalah Raum. Sama ada Ishmam ataupun Raum. Okay. Kemudian, bagaimana cara bacaan kalau bacaan Raum? Jawab ramai-ramai. Kali ini jawab ramai-ramai. Jawab dekat chat. Ruangan chat. Bunyikan 1/3. Yes. Okay, mantap. Kalau dekat chat ni lagi meriah kan? Okay. Betul, betul. Jawapannya adalah A. Soalan yang seterusnya. Namakan hukum tajwid bagi perkataan ini. Sila nyatakan di ruangan komen sekarang. Si. Sakta, si. Okey, majoritinya dah faham kan? Sebab hari ni kita kupas 4. InsyaAllah nanti kalau ada yang Al-Fatihah tu, Ustazah selitkan lagi beberapa bacaan istimewa lagi. Okey, kemudian cara bacaan bagi perkataan ini. Apakah dia? A, B ataupun C? Nur Hayati dengan pantasnya orang pertama terbaik Nur Hayati. Okey, B. Macam tembak-tembak semua. Laju betul komen ni. Okey, mantap. Betul. Jawapannya adalah B. Berhenti seketika dan sambung dengan nafas yang sama. Okey. Ini kita punya Al-Fatihah. Tak sempat nak buat hari ni. Cuma tengok selingan.
Sebelum Ustazah habiskan ni, uh, tadi Ustazah dah janji kan nak bagi tahu tentang kesalahan. Ni Ustazah kongsikan yang last. Kalau boleh jangan keluar lagi sebab Ustazah nak ambil gambar ramai-ramai. Please jangan keluar lagi. Okay. InsyaAllah sikit saja. Kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Ustazah ajar yang berat. Kesalahan ini tolong jangan buat. Tolong. Yang mana kesalahan ini boleh membawa kepada perubahan makna. Iaitulah nurjali, kesalahan nyata. Okay. So hukum kalau kita buat buat kesalahan ini, hukumnya adalah haram. Sebab apa? Dia boleh mengubah makna. Sebab tu haram hukum dia. Okay. So lahnul khafi pun ada juga, iaitu kesalahan tersembunyi, iaitu kalau kita buat tak apa, ibaratnya lah. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan. Namun begitu pada pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Maksudnya kalau kita dah belajar, maka kita janganlah buat kesalahan ni. Okay. So inilah dia kesalahan nyata. Ustazah fokuskan dekat bacaan nyata tu kan. Yang pertama, tertukar huruf dalam bacaan ataupun tertukar makhraj huruf. Tertukar huruf. Ini yang hati-hati. Sebab tu kita perlu tahu makhraj huruf ha dengan ha, zal dengan zai, sad dengan sin. Kita kena tahu yang tu. Okey? Yang kedua, tertukar baris. Kita baca alhamdulillah, tapi terbaca alhamdulillah. Dengar memang sedap tapi salah. Tertukar baris. Hati-hati. Yang ketiga, menambah huruf dalam bacaan. Menambah tu contoh bacaan panjang dan pendek. Ini nombor 3 dan 4. Menambahkan huruf, yang ini nombor 3 dan 4 ini adalah kesalahan mad. Mad asli. Okay, contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Tak baca panjang dekat salah. Contohnya lagi, mengurangkan huruf. Sepatutnya sepatutnya pendek tapi kita baca panjang. Sepatutnya panjang tapi kita baca pendek. Itulah kesalahan-kesalahan yang kita tolong elakkan sebab boleh membawa kepada perubahan makna. Okay? So boleh faham Ustazah harap dapat ilmu yang bermanfaat pada malam ni, mudah-mudahan. Ni kita akan kongsikan nanti. Dah buat dah, insya-Allah. Tapi kena berguru ni nanti Ustazah akan kongsikan insya-Allah. Cumanya Ustazah nak ada buat pengumuman sikit. Sebab alang-alang hari ni kan. Dan sempena nak masuk tahun baru, ni soalan random Ustazah nak bagi sebab nak bagi hadiah kan. Siapa yang nak jawab soalan ini? Berapakah total huruf hijaiyah dan berapakah jumlah bunyi huruf nyatakan dengan tepat? Siapa nak jawab angkat tangan. Ustazah akan pick yang first. Okay, Fatin yang first angkat tangan. Fatin boleh buka suara, sila jawab. Ustazah dah minta Fatin buka suara. Kita nak cari yang dapat hadiah ni. Fatin boleh buka suara? Okay, kalau tak dapat kita teruskan. Okay, Fasihah, Ma'rub. Okay. Fatin dah Huruf boleh. hijaiyah ada 29. Okay, teruskan. Apa tu? Huruf itu hijaiyah ada 29 tapi hanya satu huruf saja yang Okay. Okay. Total huruf hijaiyah ada 29. Bunyi huruf ada 336. Okay, bunyi huruf ada 336 bunyi. Jawapannya adalah betul. Okay, soalan pertama dimenangi oleh Fasihah Ma'rub. Okay, tahniah diucapkan. Yang kedua ni Ustazah buka kepada yang buka kamera. Tapi dia angkat tangan laju-laju. Kita tak main yang ni, dia angkat tangan. Okay. Soalan yang kedua berbunyi. Okay, siapa nak cuba jawab? Satu, sabar dulu. Yang buka kamera cuba jawab. 1, 2, 3. Okay, yang pertama saya nampak Hani Nadirah. Okay, dipersilakan Hani. Bacaan pendek, bacaan panjang, lepas tu bacaan tanwin dengan bacaan sukun dengan Kejap. Rasanya macam tersalah soalan. Ini soalan kedua. Allah, okay. Sekali lagi. Allah, terbagi harapan pula dekat Hani. Okay. Hani, okay, boleh jawab soalan kedua. Ke nak pas? Tak nak pas Okay. Sebutkan 4 nama.
bacaan imalah, lepas tu bacaan ismam, raum dengan bacaan saktah. Okey, ini tanpa tengok buku Tanpa tengok buku Okey, bacaan Ishmam apa dia? Sila nyatakan. Bacaan ismam tu dia kena bacaan yang muncungkan mulut. Okey, Ah, contohnya? La ta'manna. Wah, cantik. Contoh bagi bacaan Raum pula. Last. Kalau bacaan raum tu dia kena muncul mulut tapi dia kena ada bunyi nu tapi orang yang berdekatan je dengar. Okey, cuba nyatakan contohnya. La ta'manna. Okey, cuba smoothkan lagi. La ta'manu. La ta'manna. Wah, okey. Sebab tadi mula-mula Hani baca dia macam tersekat. La ta'manu. Dia tak boleh asing berasingkan dia punya bunyi tu. Okey, mantap. So, soalan yang kedua dimenangi oleh Hani. Masya Allah. Okey, soalan yang ketiga kita buka kepada yang buka kamera lagi. Okey, sekali lagi bersedia. Sebutkan cara berhenti kalau bacaan ini. Okey, satu. Sabar. 1, 2, 3. Okey. Dapat dekat Hayati. Hayati Erman. Saingan sengit Masya Allah. Bagus. Menuntut ilmu memang kena ni. Kena perform. Kena lawan. Okey, Hayati Erman dipersilakan. Buka suara. Okey, Ustazah. Satu, cari kepala ayat. Dua, tanda wakaf. Yang ketiga, cari perkataan wa fa thumma ila hatta. Yang keempat, undur satu perkataan. Masya Allah. Yes, jawapannya betul. Okey. Dalam gelar Ustazah tak sebut betul. Kita sebut ramai-ramai betul. Ta tu kan kita letak dekat makhraj dia. Yes, betul. Yes, jawapannya adalah betul. Okey. So inilah dia yang kita belajar tadi. Satu je harapan Ustazah. Ini sebenarnya Ustazah buat tadi itu semualah kesimpulan yang kita belajar hari ni lah. InsyaAllah. Okay, so Ustazah nak buka peluang. InsyaAllah. Sebelum Ustazah teruskan dan kita tutup majlis ni, Ustazah nak buka peluang kepada semua. Sebab baru-baru ni ada yang PM Ustazah. Ustazah, ada buka kelas ke ni kan? Saya tak cukup lah mengaji dengan Ustazah kan. Kelas percuma ni sekali je. Saya nak mengaji setiap minggu. Okay. Ustazah maklumkan juga, jangan left lagi sebab Ustazah nak ambil gambar last nanti. Belajar My Quran Academy. MQA itu adalah My Quran Academy. Untuk maklumat semua. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar mengaji kita daripada ni terdiri daripada dalam dan di luar negara. Ada juga daripada Australia. Semua itu majoriti mereka mengambil dan join kelas bersama dengan kami, kelas individu. Sebab ada orang mungkin malu nak kelas berkumpulan ni kan. So dia better dan prefer untuk kelas individu. Dan kalau perasan slide-slide yang Ustazah guna tadi, semua itu adalah slide yang digunakan dalam kelas. Memang kelas My Quran Academy Alhamdulillah, kita punya kelebihan adalah dari sudut teknik mengajar. Kita dah ada slide-slide yang mudah untuk membantu pelajar belajar dengan mudah. InsyaAllah. Okay. Dan ini antara student-student kita lah. Puan Zaitun yang dah mengajar dengan kita, Puan Jamiah juga. So, sebelum kita habiskan ni, kita Ustazah nak terjah sikit boleh? Terjah salah seorang daripada pelajar kita yang sekarang ni mungkin dia dah mengajar, dia dah belajar dekat My Quran Academy. So saya nak tanya sikit feedback dia mengaji kat dalam kelas ni. Boleh? Dipersilakan terjah ni terjah Anis Akmal. Anis mungkin terkejut ni. Nak tahulah sebelum mengaji, selepas mengaji, apa yang Anis dapat? Okay, Anis boleh buka suara. Bismillah. Okey. Assalamualaikum. Salam. So Anis dah dengan My Quran Academy dah dalam 2 tahun. Masya Dengar Allah. kan? Dengar. Daripada kelas tajwid sampailah sekarang dah kelas talaki. So sebelum join kelas mengaji ni rasa macam dah pandai dah baca Al-Quran. Lepas tu, tapi time baca tu kadang ada rasa yang macam betul ke bacaan aku ni. Lepas tu ada secertain bacaan kita macam tak yakin.
So bila masuk kelas, awal-awal kelas baru sebenarnya Anis tahu yang sebenarnya yang kita rasa dah pandai baca tu sebenarnya still ada yang sebutan tak tepat, makhraj tak betul, bacaan pandang pendek pun tak betul. So bila belajar berguru ni baru tahu benda tu. Sebab bila belajar dalam kelas ni sebenarnya ustazah akan direct check dengan kita semua, and ustazah akan beritahu Anis punya kelemahan dekat sini. So kita tahu sebab certain orang lain kelemahan masing-masing kan. So Anis tahu kelemahan Anis dekat sini, so Anis improve dekat situ lah. Lepas tu sekarang Alhamdulillah bacaan dah banyak improve. Lepas tu kalau mostly bacaan dalam kelas dah tak ada kesalahan lah, Alhamdulillah. Berkat ajaran ustazah semua direct dengan kita. Walaupun ramai tapi ustazah still boleh pinpoint seorang-seorang. Lepas tu daripada bukan saja dari segi tajwid, lelaki belajar akan ada sharing juga in between semua. Lepas tu saranan lah sikit, saranan pada semua sikit. So memang inilah peluang kita. Kita join hari ni pun sebenarnya Allah dah gerakkan hati kita untuk belajar Al-Quran, sebab Al-Quran ni memang peneman kita dalam kubur nantilah. So takat tu je lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini memang kena terjah betul Ustazah tadi sebab nampak Anis tu yang Ustazah rasa macam ni lah minta Anis share sikit kan. Alhamdulillah. So Anis merupakan salah seorang pelajar kita, dan untuk maklumat semua, Anis dulu dia tak mengaji lancar ya. Ustazah boleh cakap macam tu. Dan Alhamdulillah sekarang bila Anis mengaji, Alhamdulillah nak cari kesalahan tu Alhamdulillah kurang dan dah tak jumpa dah. Mungkin sebab macam saya cakap tadi lah, memang dalam kelas kita nanti tak ramai macam ni. Ni kan 60 lebih, 50 lebih kan. Dalam kelas nanti akan ada 10, 15 orang macam tu je. Ustazah akan fokuskan setiap orang, bacaan setiap orang dan sebagainya. Jadi jangan risau. Sebab bagi Ustazah punya kepuasan adalah dapat melihat anak murid Ustazah boleh membaca dengan lancar tanpa membuat kesalahan nyata dan kesalahan tersembunyi. Ada orang kata macam, kesalahan tersembunyi tak apalah, buat sikit-sikit. Dengung tu tak apalah, sikit je kan. Tapi lama-lama, kalau kita biasa dengan kesalahan sikit tu, dia akan jadi banyak. So, apa yang ala-ala kita dah belajar, maka kita betulkanlah apa yang kita dah biasa salah sebelum ni, kita betulkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Anis atas feedback yang sangat-sangat jujur. Ini memang kena terjah betul ni. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Dan insya-Allah daripada situ saya nak buka peluang kepada semua, sebab ada yang bertanya sebenarnya, ada yang PM. Sebelum start event lagi ada yang tanya. Memang Alhamdulillah dalam 2024 nanti, Ustazah sendiri yang akan mengendalikan kelas untuk kelas terbaru My Quran Academy, iaitu kelas tajwid dan talaki. Siapa yang rasa dia dah boleh mengaji atau pembacaan tersekat-sekat dan sebagainya, boleh join dalam kelas kita ni, dan insya-Allah Ustazah sendiri yang akan mengajar. Kemungkinan besar kelas ini adalah satu-satunya kelas yang Ustazah ambil 2024. Sebab Ustazah punya kelas dah penuh pada 2023. Ustazah adakan satu hari untuk pelajar baru 2024 untuk belajar dengan Ustazah. Sebab maybe kalau lepas ni punya intake, akan ada guru lain yang akan ambil. Cuma Ustazah rasa sebab tahun baru kan, azam baru, mesti orang memang semangat nak belajar. Dan ramai ni memang ramai nak belajar dengan Ustazah. Itu semua adalah Allah yang... Semua yang ada kat Ustazah, semuanya Allah yang bagi, Allah yang pinjamkan. Kalau ada yang cakap, Ustazah, belajar dengan Ustazah ni senang lah. Itu semua Allah yang aturkan, Allah yang hadiahkan, Allah yang anugerahkan. Ustazah ni hanya menyampaikan, dan Ustazah punya fokus ni adalah untuk membantu lebih ramai orang mengaji Quran yang buta huruf kepada cilik huruf. InsyaAllah. So ini adalah kelas terbaru kita. Dan ada yang bertanya, bila? Okay, insyaAllah kita akan buat pada tahun hadapan, hari Selasa. Siapa yang boleh join, bolehlah join. Hari Selasa. Bermula 2 Januari, 8 suku sehingga 9.30 malam. Kelas kita standard 8 suku hingga 9.30 malam. Tapi jangan risau, siapa yang tak datang boleh tengok ulangan. Dan setiap kali kelas mengaji kita ni, Ustazah akan bagi latihan. Contohnya pasal makhraj. Jangan risau dalam kelas Ustazah memang akan buka lah purdah ni. Sebab nak membantu lebih dekat. Lagi satu, kita akan rasa lebih dekat bila Ustazah buka purdah ni. So, bagi lelaki yang nak sertai pun boleh mengaji dengan Ustazah. Cuma jangan
jangan post lah ustazah dekat media sosial tak buka tak pakai purdah, itu je. Tapi kalau lelaki yang nak belajar dengan ustazah pun tidak menjadi masalah, sebab sekarang pun kelas hari Isnin ustazah pun ada je lelaki, Hafizuddin, Zahid, Hafizi, diorang antara pelajar-pelajar yang dah lama lah dengan ustazah. Ustazah tak fokuskan muka ke apa, objektif ustazah lelaki ke perempuan, yang penting dia dapat dan dia boleh belajar Al-Quran, itu je. Okey, baik. Dan ini antara kelas-kelas kita lah. Selain ni kelas ustazah sendiri, nampak ada lelaki ni kan. Ni bukti dia. Ni lelaki Ini buktinya ada lelaki dan ada kelas-kelas guru-guru yang lain juga. Ini untuk kelas berkumpulan. Dan yang bestnya, mungkin tak ada kat tempat lain, dekat My Quran Academy sahaja kita ada satu teknik khas dan mudah untuk kita mahirkan makhraj dan juga sifat. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan teknik ini dapat membantu kita semua mahir. Lepas ni sebut je. Okey, Siti Aisyah, makhraj huruf Sad, hujung lidah bertemu dengan belakang gigi bawah. Kita boleh sebut dengan jelas. Sebab apa? Kita dah belajar konsep tajuk tapak tangan. Dalam kelas ustazah sendiri yang akan ajar ni lah. Mungkin tak dapat kat tempat lain, tapi ini eksklusif dalam kelas di My Quran Academy sahaja. Okey? Baik. Dan inilah kelasnya. Macam ustazah cakap tadi lah, hari Selasa. Kemungkinan ini satu-satunya kelas yang ustazah akan ambil di 2024. Kita tengok keadaan nanti. Kalau kelas yang lama nanti dah khatam, insyaAllah ustazah boleh tambah kelas. Okey, bukan itu sahaja. Ustazah bagi tahu juga, ada yang mungkin tak yakin nak mengaji berkumpulan. Kan? Malulah saya ni baru nak belajar Al-Quran. Yes, kita juga ada buka untuk kelas mengaji individu. Tapi jangan risau, guru-guru yang mengajar semua guru-guru yang bertauliah dan ada ijazah dan sebagainya. So ini antara guru-guru kita lah. Dan nampak tak kat sini? Bukan hanya kanak-kanak sahaja. Orang dewasa yang dah tua ke, veteran ke, semua peringkat umur. Kalau Allah dah jentik hati kita nak belajar Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Fatir, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Sesungguhnya kami telah menciptakan Al-Quran ini diwarisi oleh orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hamba kami. Cuba tengok wajah-wajah orang yang mengaji Quran. Ceria ke tak ceria? Ui, ceria sangat ni. Seronok sangat ni. Join ni. Kalau dia tak seronok, dia akan fokus je kan. Macam tuan ni, dia fokus betul. Macam yang lain ni, semua seronok. Mudah-mudahan mungkin asbab yang kita gunakan, macam ni kan. Kalau semua tengok, ini kelas family. Kita juga ada buat kelas family. Siapa yang macam satu family nak belajar, suami, isteri, anak-anak nak mengaji sekali pun boleh juga. Kita ada buat. Okay? So, ini ustazah bagi tahu dia punya package. Ustazah direct je. Siapa yang daftar untuk 2024 bermula malam ini, ustazah buka daripada malam ni, kelas berkumpulan asal RM100. Tetapi kelas ni setiap minggu dengan ustazah sendiri. Sempena di 2024, kita letakkan, ini sebenarnya yuran komitmen sebenarnya. Untuk kita bagi pulangan balik, kita akan, okey, lagi satu, setiap yuran bulanan anda, MQA akan masukkan RM10. Sebab sekarang ni, saudara kita masih berjuang kan. RM10 kita akan salurkan ke Cinta Gaza Malaysia. Untuk kita salurkan dekat Palestin lah, insyaAllah. Okay, so package eksklusif ni asal 100, tapi kalau daftar hari ni sehingga sebelum bulan 1, anda akan dapat yurannya RM80 sahaja. Ini kita memang buka. Siapa yang cepat, dia dapat. Itu sahaja. Kemudian package elite dan master, ini untuk individu. Siapa yang rasa macam berkumpulan malulah contoh, so boleh ambil elite dan juga master. Master, kalau anda join master, anda akan dapat percuma kelas berkumpulan. Contohnya master ni dengan ustaz. Contoh kalau anda lelaki lah. So akan dapat kelas percuma dengan ustazah. So itu antara contohnya. So dan setiap pendaftaran sebelum bulan Januari, anda akan dapat sejarah Mekah secara percuma sahaja. Ini kita punya macam info lah untuk bulan ini, insyaAllah. Sedikit mudah-mudahan sebenarnya semua benda ni bukan kembali kepada ustazah. Ustazah tak ada dapat apa-apa pun. Semuanya akan kembali pulangan kepada anda semua. Kita nak bayar elang guru. Faham Ini semua adalah komitmen-komitmen yang kita nak berikan kepada guru-guru kita. Sebagai tanda penghargaan mereka untuk mengajar kita semua. InsyaAllah. Okay, last daripada ustazah. Tolong buat benda ni sebab kita ada hadiah kepada semua. Jangan lupa nanti boleh sharekan gambar masing-masing dekat Instagram. Kongsikan momen anda dan pengalaman trial kelas anda. Contohnya anda ada buat nota tadi kan. Ambil gambar. Lepas tu okay.
untuk jadikan kenangan. Macam itulah. So sila tag myquranacademy.co dan Hazwani. IG Ustazah sendiri. Ustazah nak repost. Okay. Dan perkongsian yang menyentuh hati. Contohnya, ya Allah malam ni seronoknya. Contoh. Aku baru tahu ni. Ya, contoh. Kongsikan sahaja dekat media sosial. Dan insyaAllah kita akan pilih lah beberapa posting untuk kita postkan hadiah kepada anda. Okay. Macam biasa tag MyQuran Academy. Okay, dan last, jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial. Tengok, dekat YouTube kami ni baru sikit. Sebab apa? Baru buat. YouTube kami, Alhamdulillah bukan setakat video-video tajwid. Anda juga akan dapat nampak video-video kami buat macam berkongsi rezeki. Sebab apa? My Quran Academy ada hantar-hantar video dekat Durio Plus juga. Siapa yang ada tengok Durio kan? So kita akan masuk ke dalam ni. Okay. Dan follow juga Instagram kita, myquranacademy.co. Okay. So, insyaAllah itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih semua atas komitmen yang diberikan dan masa yang diberikan. 57 orang ni Ustazah sangat hargai. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita di syurga. InsyaAllah. Itu sahaja. Ustazah rasa macam sebab boleh bertahan 57 orang ni. Bukan mudah. Walaupun susah, tapi Ustazah harap mudah-mudahan kita jumpa di sini dan jumpa di syurga nanti insyaAllah. Dan tolong jangan left group sebab insyaAllah kita akan ada buat yang kedua, iaitu Al-Fatihah punya. Percuma sahaja insyaAllah. Alright, so insyaAllah setakat ini saja. So boleh buka kamera masing-masing. Bismillah. Kalau boleh ada wakil-wakil lelaki lah kalau boleh. Tolong buka kamera insyaAllah. Semoga Allah balas segala kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berapa yuran semua? RM80 sahaja. Siapa yang daftar sebelum 1 Januari. Okay, so kita ambil gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka kamera ramai-ramai. 57 orang. Ustazah bagi masa 30 saat daripada sekarang. Boleh buka kamera. Boleh betul-betulkan tudung. Perempuan ni macam tu lah. Okay, bersedia.